Okey, litar bersiri. Apa yang akan berlaku jika satu mentol dalam litar rosak? Litar bersiri. Sambungan minggu lepas. Jom tengok balik litar bersiri kita macam mana. So, kalau salah satu lampu rosak macam mana guys? Boleh lalu tak? Salah satu rosak. Boleh lalu tak? Rasa-rasa boleh lalu tak? Hai Aidil. Aidil cikgu guna bahan minggu lepas kejap Aidil Bahan baru lepas ni. Cikgu nak habiskan bahan lama sikit Aidil. Okey, now dia kata kalau salah satu mentol ni rosak, kalau dia litar siri, bermaksud semua yang lain tak nyala. Semua yang lain tak nyala. Jadi kat sini kalau dia kata satu mentol rosak, maka kita akan cakap mentol lain-lain pun memang tidak menyala lah. Tapi kalau apa akan berlaku jika satu mentol dalam litar rosak? Okey, kalau selari kalau katakanlah dirosak pun masih lagi boleh lalu ni. Okey je. Kalau katakanlah yang ini rosak, yang lain tetap menyala. Jadi kelebihan litar siri ni, satu rosak, yang lain boleh menyala. Jadi mentol lain tetap akan menyala. Okey. Sebab itu dekat rumah kita pakai litar selari. Jadi kalau salah satu mentol dekat bilik kita ke mati, bilik kakak kita ke abang kita masih lagi ada. Kita tak pakai sesiri kalau satu terbakar, semua terbakar lah ya. Kita pakai yang ini. Sebab itu, kebaikan litar selari ni salah satu lagi kita boleh buat Swiss berasingan. Bilik kita ada satu Swiss. Kalau litar bersiri tak boleh, dia satu Swiss je. Semua lampu pakai satu Swiss. Jadi tak sesuai lah untuk rumah. Okey, seterusnya. Okey, cara meletakkan ammeter dan voltmeter. Ingat, ammeter ni adalah untuk ukur arus, voltmeter untuk ukur voltan. Okey, kat sini ditanya apakah fungsi ammeter. Jadi fungsi ammeter adalah mengukur nilai arus yang mengalir dalam satu litar. Jadi ingat untuk ammeter ni dia ukur arus. Okey, voltmeter sama juga, dia mengukur tapi bukan arus, nilai voltan. Bezanya voltan. Okey, yang merentasi mentol. Okey. Macam itulah caranya. Okey, jadi cara nak ukur ni, contohnya kalau ini litar, sini ammeter. Ammeter duduk sini. Kalau voltmeter, ini mentol, dia mesti duduk antara mentol dengan mentol. Ni nak cara ukur volt. Jadi ingat ya, nak ukur mentol, kita letak voltan dia antara dua titik sebelum dan selepas mentol. Untuk arus, kita buat selari. Untuk voltan, kita buat sesiri. Selari. Untuk ini, kita buat sesiri. Itulah cara kita nak ukur voltan. Jadi, korang kena tahu jugalah ya. Jadi, ammeter secara siri. Okey, ini namanya siri. Macam ni namanya sebab dia bertentangan. Namanya adalah selari. Selari dengan mentol.
Okey, sampai sini guys. Korang nak tanya apa-apa tak? Asyik okey Asyik? Boleh terima tak Asyik? Sampai sini boleh terima? Boleh. Asri pun okey. Kalau dah okey, cikgu nak buat sedikit pengiraan. Boleh ya? Okey, jadi kat sini kita buat kesimpulan lukisan kita macam mana. Mula-mula lukis bateri. Ingat, bateri yang panjang ni positif, yang pendek tu negatif. Okey, dan kita lukis ammeter untuk ukur arus. Lepas tu kita ada mentol, letaklah satu mentol. Dan kita letak satu ammeter. 1 volt kat sini. Okey, boleh. So far so good. Boleh terima. Boleh Okey, nice. So now, sekarang kita nak masuk cara pengiraan voltan kita. Okey, cara pengiraan voltan kita. Okey, mula-mula cara pengiraan dia macam mana? Formula untuk arus. Arus diwakili oleh I. Ni untuk siri ya. Okey, ni untuk siri. Ini untuk selari. Formula ni. Okey. Jadi I sama dengan dekat sini kita ada 2 mentol. Jadi sini pun ada I tau. I1, I2. Jadi I ni maksudnya I jumlahnya. Jumlah I. Okey, jadi jumlah I tu dia sama dengan nilai I1 sama nilai dengan I2. Asyik betul Asyik. Okey, lagi. Pengiraan voltan. Untuk voltan, jumlah volt sama dengan volt 1. Sini volt 1, sini volt 2. Jadi setiap mentol ada volt dia sendiri. So, V1 tambah V2. Untuk V dia tambah. Okey, untuk rintangan, kita pakai simbol R. Jumlah R sama dengan R1 tambah dengan R2. Okey, boleh Okey, ni adalah untuk siri. Okey, now kita dah masuk selari pula. Selari formulanya untuk jumlah I, dia mesti I1 tambah I2. Untuk voltan dia, voltan dia pelik sikit. Voltan pula sama. Voltan 1 sama dengan voltan 2. Untuk selari, volt yang sama. Okey, ni. Sama ya. Okey, untuk yang siri tadi, yang sama adalah arus. Okey. Beza dua tu. Okey, untuk rintangan pula, dia pelik sikit. 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Dia lain sikit lah. Okey, nak salin dulu ke? Okey, salin dulu. Kita bagi masa kawan kita salin dulu. Tengok macam mana. Okey, salin dulu ya. Ideal kalau tak faham apa ideal, Ideal boleh tanya. Kalau macam Ideal. Dia dah belajar belum Ideal kat sekolah? Mana tahu Ideal dah masuk ni kan? Dah belajar dah? Dah. Oh, dah belajar. Dah okey lah. Sampai bab mana kat sekolah Ideal sekarang? Bab 8 dah? Masuk daya. Masuk daya bab 8. Bab 8 lepas ni insyaAllah. Okey lah macam tu. Ideal dah belajar, senang hati sikit lah. Okey, now kita nak buat pengiraan ya. Okey, jom kita buat pengiraan. Macam mana kita nak belajar yang tadi. Okey. Kat sini dia kata 2 perintang disambung. Okey, ini perintang. Perintang ni kita ibaratkan macam lampu lah. Dia letak perintang kat situ. Kadang-kadang dia letak perintang. Kadang-kadang dia letak lampu. Kadang-kadang dia letak penggera. Tak kisahlah, janji ada sesuatu dekat tengah tu. Okey, yang pertama kita nak kira dia punya rintangan. Okey, mula-mula kita tengok dulu. Ya, Asyik nak tanya apa tak? Sebelum cikgu teruskan. Tak ada? Okey.
So yang pertama ni kalau tengok, cuba tengok lita dulu. Lita dia ni siri ke selari? Tentukan dulu. Siri ke selari? Oh, yang PV tu, tu nanti kita buat asyik. Nanti kita buat. Belum masuk lagi pengiraan tu. Okey, asyik yang ni agaknya lita siri ke selari ni asyik? Satu garis saja. Lita apa ni? Ni adalah lita bersiri. Betul. Ni lita siri. Bila lita siri, kita akan pakai formula ni lah. Ni formulanya. Okey, jom kita buat jap. So, rintangan. Rintangan macam mana? Jumlah rintangan adalah sama dengan jumlah R1 tambah R2. Okey, jadi R1 dia adalah 2. R2 dia adalah 4. Jadi jumlahnya adalah 6 ohm. Okey Asyik, boleh terima tak Asyik? Iman okey Iman? So far so good? Boleh terima Iman? Boleh je? Maisara okey Maisara? Boleh. Okey, kalau okey jom kita buat lagi Untuk arus pula ya. Iman okey. Untuk arus pula, tengok arus. Macam mana arus? Arus formulanya sama. Dia sama je. Senang. Jadi tak payah pening-pening kepala, arus dia sama sahaja. Tapi arus dia tak bagi guys. Kalau katakanlah kat sini tiba-tiba ada arus, dia bagi arus kan. Senanglah sebab sama. Tetapi malangnya arus dia tak bagi. Jadi kalau tak bagi kita kena kira. Inilah yang Asyik tanya tadi. Tak ada kena kira. So formula kita apa? Formula kita adalah V sama dengan IR. Okey, formula ni akan bagi kat depan nanti guys. So ingat V ni volt, I tu arus, R tu rintangan. Jadi V sama dengan I darab R. Okey, disebabkan dia nak cari I, maka kita pindahlah R tu ke sebelah. Dapatlah I. Jadi I sama dengan V bahagi R. Macam tu. Okey, jom kita kira I dia. V kita ada tak? V kita ada ni. Bateri kita V kita 6. Okey, R kita ada tak? R ada baru cari. R kita pun 6. Jadi I kita sama dengan 6 bagi 6 1 ampere. Tulis 1A. A itu mewakili ampere. Macam itulah kira dia. Jadi jawapan sini adalah 1 ampere. Okey, boleh. Jadi inilah yang Asyik tanya tadi. Jadi kita guna formula ni je. Cuma kita pindah-pindah lah nak cari apa. Nak cari I ke, nak cari R ke. Salah satulah biasanya nak cari I ataupun R. Kalau nak cari R macam mana? Tinggalkan R, pindahkan I. Dapat macam ni. Okey? Jadi buat macam matematik tu lah. Okey, kalau dah settle, kita buat yang voltan pula. Volt, tengok macam mana formula volt. Formula volt senang je, tambah je. Nak dapat volt, volt 1 tambah volt 2. Volt 1 tambah volt 2. Volt 1 tak ada. Volt 2 pun tak ada. Macam mana nak buat ni? I dah ada belum? I dah ada ya. Ni I sama kan? I sama, nampak tak tadi? I semua sama. Jadi kat sini I kita dah ada dah. I kita 1. Sini pun I kita adalah 1. I dah ada. V belum ada. Jadi kita akan gunakan formula ni untuk cari V. Kiralah kejap. So I kita 1. R kita untuk yang pertama ni adalah 2. 1 darab 2 dapat 2 volt. Okey, boleh Asyik? Jadi kat sini kita akan dapat 2 volt bacaan dia.
Boleh asyik Okey, jom. Kita kira yang sebelah ni pula. Okey, cuba korang kira jap. Sebelah ni. Agaknya apakah V dia guys? Okey, mulakan mengira. Masukkan. I dia adalah 1. R dia adalah 4. So, berapa dapat? 4 volt. 4 volt. Jadi kat sini kita akan dapat 4 volt. Dapatlah volt dia. Okey, maka kita tambahlah jumlah volt. Dia nak volt sama dengan 2 tambah 4. 6 volt. Guna formula yang diberikan tadi. So, itu je lah guys formulanya. Senang je. Jadi cikgu explain pasal siri je dah ya. Yang selari ni cikgu tak explain lah. Cikgu takut tak cukup masa. Cikgu target ni dalam bulan 10 ni nak habiskan semua bab lah asyik ya. Sebab bulan 11 nanti korang nak exam dah. Hujung bulan 11 ataupun awal bulan 1 selepas exam. Ada sekolah tu dia buat sebelum exam. Separuh, selepas exam separuh. Cikgu harap-harap dia buat selepas exam lah. Selepas exam lah, selepas cuti. Ideal sekolah BC buat bila dia examnya? Bulan 11 ke lepas cuti? Tak tahu lagi. Bulan 11. Itulah banyak bulan 11 Separuh bulan 11, separuh cuti selepas. Okey lah dia. Okay, dia. Alright, so yang tu cikgu tinggal dulu. Cikgu nak buat magnetic. Boleh Syed? Okey. So apa maksud magnet ni? Magnet ni sesuatu yang boleh melekat lah dengan logam. Dekat bumi kita ni ada magnet juga. Bumi kita ni ada magnet ya. Bumi kita juga lukis sikit bumi. Bumi kita ni Tuhan ciptakan mempunyai magnet. Magnet kita dikenali sebagai apa? Siapa tahu? Magnet bumi dikenali sebagai apa? Magnetosfera. Pernah dengar tak? Okey, dia kutub kepada kutub. Utara kepada selatan. Jadi magnet kita macam ni lah. Medan magnet kita. Jadi, medan magnet ni kan, apakah kelebihan dia? Kelebihan dia, katakanlah kalau kita ada matahari. Matahari ni dia ada suria. Angin suria yang bertiup. Kalau letupan dia kuat, maka angin suria ni akan kuatlah bertiup. Jadi, kalau angin suria kita ni bertiup dengan sangat kuat, so apa berlaku? Dia akan mengganggu kita punya magnetosfera ni. Kalau biasa-biasa saja, dia akan, angin datang ke sini kan? Angin tu akan terbias dekat ujung ni, terbias dekat sini. Jadi sebab itulah dekat sini kita akan nampak aurora. Dekat sini pun kita akan nampak aurora. Jadi aurora tu terbentuk dekat kutub utara dan kutub selatan. Dia berkumpul kat situ. Sebab nak masuk dalam atmosfera tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kita ada medan magnetosfera. Jadi dia menjadi ion lah. Aurora ni adalah ion-ion yang berlanggar dengan magnet kat situ. Tapi kalau katalah angin suria ni terlalu kuat, dia boleh mengganggu seketika kita punya magnetosfera. Magnet kita ni. Kalau dia mengganggu magnet kita, apa jadi? Kita punya elektrik akan terganggu juga. Sebab magnet dengan elektrik ni dia adik-beradik. Bayangkan kalau elektrik terganggu, satu dunia tak ada elektrik. Macam mana? Telefon tak boleh guna. Stesen minyak pun tak boleh nak pump minyak sebagai pakai elektrik. Lampu jalan, traffic light, komuter, kereta api. Bayangkan macam mana. Memang kita akan lumpuh sepenuhnya. Zaman-zaman dulu ada tak kes macam ni? Zaman-zaman dulu pun pernah ada. Di mana angin suria kita sangat besar. Cuma pada zaman-zaman dulu, kita tak ada teknologi lagi lah. Tak ada elektrik lagi. Jadi zaman-zaman dulu kalau kena pun dia tak terasa sangat. Dia bertani macam biasa saja. Tapi kalau kita kena sekarang,
impak dia sangat besar. Semua benda pakai elektrik, betul tak? Nak masak lah, nak berjalan. Jadi kita mungkin akan mengalami, kalau betul-betul berlaku benda tu, elektrik kita satu dunia tak ada kan? Kita akan sengsara selama 4 tahun lah. Sebab dia nak baik pulih tu, mengambil masa 4 hingga 6 tahun. Jadi dalam masa 4 tahun tu, kemungkinan manusia terpaksalah survive dengan bertani macam orang dulu. Kena bertani sendiri lah, tanam ubi ke, tanam apa ke. So tak adalah WhatsApp ni, tak adalah guys. Sebab GPS tak ada. Kan satellite pun mungkin tak boleh berfungsi. Kesian ya. Jadi doa-doa lah ya, semoga tak adalah berlaku macam tu. Itu kalau berlaku. Okey, jadi kita kembali semula kepada magnet. Jadi penting tak magnet? Ya, penting kepada bumi. Jadi kat bumi kita ni pun adalah sebahagian magnet yang kita jumpa yang boleh melekat kepada logam. Okey, apakah fungsi sifat-sifat magnet? Yang pertama, sifat dia adalah dia mesti dapat menarik bahan magnet. Itu sifat yang pertama. Graviti macam magnet? Tak. Graviti lain. Graviti lain, Asyik. Jom, Asyik dah tanya graviti ni, aku cerita lah sikit. Graviti tu apa? Graviti tu apa? Magnet tu lain, Asyik. Graviti tu lain. Okey. Pada sebelum terciptanya bumi dan terciptanya planet lain, menurut teori, bumi kita ni adalah satu debu-debu yang berterbangan. Debu-debu yang berterbangan, dia berkumpul menjadi padat disebabkan oleh tarikan kat tengah ni. Tarikan dekat tengah. Okey, tarikan kat tengah inilah namanya graviti. Jadi lain dengan medan magnet tadi, Asyik. Jadi kalau kita duduk atas bumi, sama ada duduk atas ke, dekat bawah ke, dekat tepi ke, kita akan tertarik dengan graviti. Jadi kita tak boleh lepas lah, sebab kita duduk mana-mana pun graviti akan tarik kita. Kita akan jatuh ke bumi juga. Faham tak? Asyik. Okey. Sebab itu, kalau kita, ni atmosfera kita ni. Jadi, atmosfera kita pun tak boleh lari daripada bumi. Atmosfera kita pun terpaksa duduk kat sini juga. Sebab atmosfera kita pun tertarik dengan graviti bumi. Kita punya udara dalam ni semua tertarik dengan graviti bumi. Okey, kalau kat luar dah tak ada udara. Asyik, ada nak jawab lagi tak, Asyik? Boleh faham ya? Jadi setiap planet akan ada gravitinya tersendiri. Sama ada dia kuat ataupun dia lemah. Macam bulan. Bulan ni dia lemah 6 kali ganda. Lemah berbanding dengan bumi. Sebab itu kalau orang pergi astronot pergi ke bulan, dia boleh terapung-terapung. Sebab dekat bulan gravitinya rendah. Sedikit. Kalau kita pergi graviti yang lebih tinggi macam Mustari, kalau duduk kat sana, kita nak angkat kaki pun susah. Sebab gravitinya terlampau tinggi, dia menarik kaki kita. Faham Asyik macam itulah ceritanya. Okey Asyik. Alright. So now kita masuk lagi magnet. Apa lagi ke sifat-sifat magnet yang lain? Sifat magnet biasanya dia ada berkutub seperti bumi, ada kutub utara dan kutub selatan. Ada dua lah. Okey. Dan kita kena tahu bahawa kalau dia kutub yang berlainan, dia suka. Jadi kutub sama jenis, dia akan menolak. Sama jenis, dia menolak. Manakala kutub berlainan, berlainan jenis akan menarik. Okey, menariklah antara satu sama lain. Okey. Okey, yang terakhir kalau kita gantung magnet yang ada kutub ni,
kita biar sekejap, dia akan berpusing, dia akan stop. Bila dia stop, dia akan menunjukkan arah utara selatan. Satu utara, satu selatan. Itu sifat dia. Kalau kita gantung secara bebas. Jadi kalau sesat, kita bawa magnet. Kita kena gantung lah, nak tengok utara ke selatan. Kalau kita sesat kat hutan, siapa pernah masuk pengangkap ke, kalau sesat dekat hutan, apa yang perlu kita buat? Kita nak cari jalan macam mana? Katalah magnet pun tak bawa. Apa pendapat korang? Guna kompas. Katalah kompas pun tak bawa. Asyik. Ada cadangan tak? Mengikut matahari. Boleh juga. Tapi kalau mengikut matahari macam mana tu, Iman? Nak macam mana tu? Nak arah mana tu? Arah naik, matahari naik ke, matahari turun ke, macam mana? Macam mana? Ada cadangan tak? So, tak tahu kalau kita sesat, biasanya kita kena cari air terjun. Tak pun cari sungai yang mengalir. Jadi ikut arah sungai mengalir. Sebab kalau dia turun, maksudnya yang atas tu tinggilah. Dia turun tu mengalir, dia mesti pergi ke pantai. Jadi kalau sesat, katakanlah sesat lautan, kena ikut laluan sungai. Cuma kalau dia tinggi berbatu, bahayalah kan. Okey, itulah ideanya. Satu, boleh dapat minum air. Satu lagi, ikutlah arah sungai tu. Dia akan turun ke bawah lah. Kalau tak, nanti kita makin sesat. Tak tahu. Okey. Dapat petua sikit Okey, sekarang ni tengok medan magnet. Medan magnet ni macam medan bumi. Jadi, magnet ni pun kita ada medan juga. Nampak tak medan dia? Medan dia mesti bergerak daripada utara ke selatan. Utara ke selatan, macam bumi. Cuma medan ni kita tak nampak ya. Medan magnet ni tak nampak. Dia makin jauh, dia makin besar. Semakin lama, semakin dia lemah lah. Dan, kalau kita ambil wire, kan, kita cuba potong ni. Maksudnya, kita potong dengan laju. Wire ni sebenarnya boleh mengalihkan arus. Bila kita potong medan tu, kita buat main-main kan, dia boleh mengalihkan arus. Cuma arusnya kecil lah. Sebab magnetnya kecil. Kalau magnetnya besar, dia boleh mengalihkan arus yang besar. Sebab itulah magnet dengan elektrik adik-beradik. Kalau dia combine dua ni, dia gabung, dia akan jadi elektromagnet. Pernah dengar elektromagnet tak? Pernah dengar tak elektromagnet? Tak pernah dengar ya? Alamak. Pernah. Okey. Elektromagnet maksudnya elektrik menjadi magnet dan magnet boleh jadi elektrik. Itu namanya elektromagnet. Okey asyik. Dah faham dah? Jadi magnet yang magnet ni sebenarnya kita boleh menghasilkan dia elektrik. Begitu juga elektrik, kita boleh menghasilkan dia ini. Bulang balik. Dia tak panggil bulang balik. Asyik dia panggil ulang alik. Betul, elektromagnet kena ada arus ulang alik. Namanya arus ulang alik. Nanti kalau ada masa kita tengok video macam mana arus ulang alik ni. Nanti fahamlah sikit. Kita cuba habis ni dulu guys. Ada masa nanti kita tengok video sikit macam mana arus ulang alik tu. Asyik. Apa maksudnya tu?
Asyik. Apa maksudnya? Elektromagnet tu apa? Elektromagnet, elektrik dengan magnet. Asyik. Elektro tu maksudnya adalah elektrik. Magnet. Elektro ni elektrik, ni elektrik. Magnet ni magnet lah. Boleh? Nama singkatan elektromagnet. Maksudnya elektrik boleh jadi magnet, magnet boleh jadi elektrik. Digabungkan jadi elektromagnet. Contoh elektromagnet. Kalau asyik nak tahu, contoh elektromagnet adalah gelombang makro ataupun dikenali sebagai gelombang elektromagnet. Contoh gelombang makro apa? Contohnya macam telefon korang guna tu. Itu namanya gelombang makro. Dia laju bergerak. Okey. Macam microwave kat rumah. Oven kan? Oven microwave. Oven tu sebab apa dia boleh bakar? Dia boleh masak ayam. Sebab gelombang yang digunakan gelombang elektromagnet. Dalam tu ada elektrik. Dia boleh masak ayam tu. Okey, tu contohnya. Boleh asyik Okey, nantilah tengok video. Kalau ada masa kita tengok video nanti. Okey, so kita habiskan sikit lagi ni medan magnet. Yang pertama, medan magnet ni merupakan kawasan di sekitar magnet. Jadi sekitar magnet ni memang ada medan dia. So oven ni magnet lah yang bekerja. Tak. Oven tu yang bekerja elektrik. Asyik. Elektrik kan boleh jadi magnet. Magnet boleh jadi elektrik. Boleh asyik. Dan magnet dengan elektrik ni dia boleh bergabung. Dia boleh bergabung. Dia hebat. Okey lagi. Yang mewujudkan namanya adalah kesan daya oleh magnet. Okey. So medan-medan ni dia boleh menghasilkan daya. So dia sangat powerful. Daya tu maksudnya dia boleh tarik lah besi-besi. Okey, lagi besar magnet, lagi powerful dia, lagi banyaklah besi yang dia boleh tarik. Okey, now kita buat ayatnya sikit lah. Yang pertama, nampak corak dia tu? Okey, ini namanya adalah garisan medan magnet. Itu namanya adalah garisan medan magnet. So, dia mesti mengarah dari kutub utara ke kutub selatan. Tu, sifat dia macam tu. Dari utara ke selatan. Okey. Okey lagi. Garisan medan magnet dia lebih rapat antara satu sama lain di kawasan magnet yang kuat. Okey, kalau ia kuat, dia akan rapat-rapat. Macam ni rapat-rapat kuat. Makin jauh, dia makin lemah, dia makin besar. Dia makin menjauhilah. Sebab dia lemah. Macam tu. Okey, lagi apa sifat medan ni? Satu lagi sifat dia adalah garisan medan. Medan magnet. Dia tidak akan bertemu. Tidak akan bertemu ataupun tidak akan bersilang. Tu sifat dia. Kalau bersilang habislah macam mana ni kan. Kucak kacil lah dia.
Okey, dah salin dah? Dah siap salin? Asyik dah siap ya? Kawan-kawan lain dah siap? Boleh teruskan? Boleh. Okey, sikit lagi tinggal. So, nampak kat sini kata elektromagnet. Maksudnya ada elektrik, ada magnet. Jadi elektromagnet ialah sejenis magnet yang mempunyai kesan magnet untuk sementara waktu apabila arus elektrik dialihkan. Contohnya seperti loceng elektrik. Loceng elektrik kat sekolah tu bunyi kring kan? Tu salah satu contoh penggunaan elektromagnet. Bila dia bunyi kring, kring tu kan maksudnya dia jadi magnet lah sebab dia tarik logam. Lepas tu dia lepas balik. Jadi loceng tu macam kring, 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 kring. Faham tak? Dia akan tendang dia punya bell tu. Bila dia ketuk bell tu, dia tengah magnet lah sebab melekat. Lepas tu dia off, dia tarik. Lekat, tarik. Faham tak? Jadi dia akan kring, 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 kring. Elektromagnet. Okey. Yasin, nak tanya apa tak? Jam tangan ada bunyi cakap. Apa tu? Jam tangan ada bunyi cakap. Smartwatch ke? Yang pip pip pip. Oh, yang itu dia pasang ni. Dia pasang speaker asyik. Speaker kecil dalam tu. Tu dah moden lah tu. Dulu-dulu tak ada. Zaman-zaman cikgu tak ada yang tu. Zaman-zaman cikgu dulu masa jam yang bunyi jam besar je. Jam yang kita kunci tu. Jam kecil tak bunyi. Jam kecil kalau Casio tu dia pakai bateri. Tu dia pakai speaker dah dalam tu. Asyik. Okay. Okey, lagi. Apa lagi Arah medan magnet ditentukan dengan menggunakan ni kita menggunakan petua tangan kanan. Petua genggaman tangan kanan. Okey. Alright. Jom, aku tunjuk sikit macam mana nak buat. Petua genggaman tangan kanan. Okey, dah siap dah? Tangan kiri tak boleh. Tangan kanan je. Okey. Kalau kita tengok, ibu jari ni menghala arus, ikut arus. Kiri tak boleh asyik. Nanti dia terbalik. Dia terbalik genggaman tangan ni. Sebab kita nak pusing kan? Nak pusing tangan tu. Kanan kiri kan lain tangannya. Jadi kena petua tangan kanan. Jadi ingat, arus ni mesti ibu jari ikut arus. Ibu jari kena ikut arus. Okey, jom tengok yang pertama. Nampak tak ni arus? Ini arus. Jadi arus naik ke atas kan? Jadi guna ibu jari kanan letak macam ni. Faham tak? Jadi arah arus ke atas lah. Okey, kenapa kita kena genggam macam ni? Sebab nak tunjukkan bahawa kita punya medan tu bergerak macam tu. Faham tak, Cik? Medan tu ikut jari ni, ikut pusingan jari tu. Faham tak? Sebab tu guna tangan kanan. Kalau tangan kiri dia terbalik. Macam mana pula medan dia terbalik? Ya boleh itu tujuannya. Okey, katakanlah kalau macam ni. Nampak tak? Ni arah arus kan? Jadi kalau arah arus, kita punya jari kita mestilah letak dekat sini. Jari kita letak kat sini lah. Jadi tangan kat sini. Nampak tak? Sini dia punya pusingan dia macam tu. Medan dia. Jadi sini terbalik lah. Okey, faham tak?
Macam tu guys. Ya, boleh jadi dapatlah medan dia kat situ. Okey. Itulah tujuannya. Kalau yang sebelah sini kena terbaliklah jarinya, cik. Yang sebelah sini kita letak jari terbaliklah. Jari kena macam tu letaknya. Sebab ikut arah, ikut arus. Boleh? Ikut arus. Jari terbalik. Sini jari macam ni. Jadi ingat, ambil yang senang je. Yang satu lagi terbalik. Macam tu je. Okay. Alright. Dah boleh lukis dulu. Sementara cikgu cari video kejap ya guys. Kejap cikgu cari. Ada tak? Kalau ada, rezeki awak lah ya. Kawan-kawan lain bolehlah salin dulu. Sementara cikgu cari video yang sesuai ni tak ada pula bahasa Melayu. Cikgu cakap bahasa Inggeris right hand grid rule. Right hand grid rule. Ada tak? Ada pun. Okey. Okey. Ada Kejap je cari. Apakah kegunaan right hand grid rule? In a previous video, Kejap. Cikgu ambil, cikgu share je guys. Okey, nampak? Okey. Cikgu play. we saw that a straight wire carrying an electric current produces a magnetic field in concentric circles around it. In this video, we're going to see how to remember directions. If I use a bangle to represent the magnetic field, then it can either be this way, where on the top the magnetic field is to the right, as you can see by the arrow mark, or it can be this way, where on the top the magnetic field will be towards the left. So how do we remember what direction it's going to be is the question. So a simple rule that we're going to use over here is called the right hand thumb rule. It says that you take your wire and you clasp it with your right hand, not the left hand, right hand, such that the thumb represents the direction of the electric current. So over here, notice the electric current is this way. So my thumb has to point in that direction. Then the 4 encircling fingers will tell us the direction of the magnetic field to the left. Ni kalau terbalik. And therefore now, the magnetic field this way. Terbalik macam ni lah, cik. Kalau terbalik macam ni arusnya. Okey. Jom cikgu cari lain lagi. Apa lagi yang sesuai Kenapa kita belajar ni? Sebab nanti korang belajar buat motor. Fleming's left-hand rule. In the earlier section, we studied about a motor. But how can we determine in which direction will this motor rotate if direction of magnetic field and current is given? Ni We will motor. discuss one rule, Asyik. the Fleming's left-hand rule, on the basis of which we can find the direction of force. Okey, ni korang belum belajar lagi ni. Ni Fleming left hand rule. Ni belah kiri pula. Belah kiri dia guna macam ni.
Ni korang belajar masa form 4 nanti The rotating direction of armature coil for the given direction of magnetic field and current. According to this rule, if you arrange your second finger as thumb, according to Fleming's left-hand rule, the Okay, kalau kita perasan, nampak tak? Ini ada magnet. Ini ada magnet. Sebab itu kita belajar sekarang magnet ni. Sebab untuk menggerakkan motor ni. Boleh asyik? Okey, jom kita tengok pula gelombang elektromagnet. Jom. Macam mana Electromagnetic wave. Macam mana bentuk dia? Okey, cuba cari mana yang sesuai. Okey, ni kot. In the modern world, we humans are completely surrounded by electromagnetic radiation. Have you ever thought of the physics behind these traveling electromagnetic waves? Tengok, apa tu magnetic wave kita banyak ni. Nampak tak? Hulu hilir. Kita scan, nampak tak? Scanner guna magnetic wave. Kita punya telefon guna magnetic wave. Banyak. Okay. Place an LED in that gap, the bulb would have glowed. Okay, nampak tak? Electromagnetic wave, dia bergerak. Cuba tengok laju lagi. This was a clear case of electromagnetic wave propagation and detection. However, before Hertz, the brilliant mathematician James Clerk Maxwell had already laid out the foundations for electromagnetic radiation. Cuba cari yang nampak sikit. Ni tak nampak sangat lah guys. Ni. Okay, ni cahaya. Nampak tak? Dalamnya ada magnetic wave. Okey, yang biru tu adalah elektrik, yang melentang ni adalah magnet. Jadi dia bergerak atas bawah kiri kanan. Boleh bayangkan tak? Korang boleh bayang tak macam mana? Atas bawah kiri kanan, boleh bayangkan? Macam ni. Light is commonly defined as an electromagnetic wave. But what is an electromagnetic wave? And also, what is electric and magnetic about light? To answer this question, we need to talk briefly about animation supaya korang nampak sikit ni animation. Ni. Okey, nampak tak? Okay. Yang atas ni gelombang elektrik, yang kiri ke kanan ni gelombang magnet. Magnetic wave. Why are the electric and magnetic fields both at their Korang boleh nampak tak? at Boleh the bayangkan tak same macam mana? time and at the same place? Jadi kan dia magnetic wave tu, gelombang magnetik, kalau kita telefon, dia bergerak sangat laju tapi dia bergerak bersilang. Dia bergerak macam ni, atas bawah elektrik, lepas tu kiri kanan magnet. Jadi dia atas bawah kiri kanan. Korang boleh bayangkan tak macam mana? Asyik boleh bayangkan tak macam mana? Boleh? Ke tak boleh bayangkan? Asyik, Imam boleh bayangkan tak Imam macam mana? Tak boleh macam ni. Boleh bayangkan tak macam ni? Kiri kanan adalah magnet, yang biru tu adalah elektrik. Okey asyik, boleh bayangkan tak? Okey, boleh bayangkan. Inilah namanya elektromagnet. Jadi elektromagnet kan, dia ni sangat powerful. Dia boleh travel keluar daripada bumi kita. Macam kapal angkasa. Kalau dia kapal angkasa kita hantar Hubble tu kan, prop kita hantar luar angkasa, kita gunakan elektromagnet lah untuk hantar gambar, hantar isyarat. Dia sangat powerful. Tu namanya elektromagnet. Okey. Ni gelombang elektromagnet lah. Okey, dapat idea. So, apa lagi kita pakai magnet? Kita pakai magnet dalam untuk industri kapal, kereta api. Jangan cuba cari floating floating train. Okey, ni adalah floating train. Floating train tu maksudnya kereta api dia terbang. Kejap ada tak? Okey, ni.
Ni contoh lah. Okay, tengok macam mana lajunya kereta api terbang. Ni konsep dekat makmal ya. Tu saya pakai superconductor. Okay, nampak tak dia terbang tu? Bawah tu magnet. So, kita nampak yang lain tu kan? Kita nampak ni yang putih ni adalah medan magnet. Medan magnet. Jadi medan magnet tu dia akan pegang lah kita punya kereta api tu supaya tak terbalik. Tengok lagi yang hitam tu kereta api lah kononnya. Ni kereta api lah ni kononnya. Nampak tak? Dia sangat laju. Okay, asap tu adalah nitrogen. Nampak tak dituang nitrogen tadi? Mana nitrogen? Dia tuang ni. Nampak tak? Ni nitrogen. Nitrogen ni sangat sejuk. Sebab superconductor tu dia kena suhu yang sejuk. Baru dia boleh terbang. Baru dia boleh floating. Dekat kereta api sebenar adalah cara dia. Ni tunjuk makmal je lah. Nampak ni okay, dah habis dia stop. Okay, sekarang dia buat kereta api. Okay, nampak tak? Lanjut tak? Okey, macam itulah ceritanya. Okey, Asyik nak tanya apa tak? So far so good, boleh terima? Itulah ceritanya kenapa kita belajar pasal magnet. Jadi magnet dengan elektrik tu adalah berkaitan. Satu kita pakai gelombang elektromagnet, satu kita pakai untuk train, satu kita pakai untuk scan badan kita yang sakit tu kan. Yang kita nampak MRI tu, yang kita masalah tu kita sorong orang sakit dalam terowong tu pun pakai magnet juga. Kenapa train tu bergerak? Bila dia bergerak tu ada elektrik lah. Dalam video tadi tak adalah benda tu Asyik. Itu video tu dia buat sampel kereta api kecil. Yang sebenarnya ada elektrik lah. Elektrik tu yang menggerakkan dia. Sambil-sambil dia float, nanti ada elektrik yang menggerakkan dia. Itu cuma contoh lah ya. So okay guys, nampaknya tak sempat lah masuk yang baru lah. Ideal. Yang baru tu simpan lah ya minggu depan lah. Ingatkan sempat masuk, tak sempat juga. Tapi tak apa kan, janji korang dapatlah sesuatu hari ni. Ya guys, dapat kan? So